Okey, boleh mula. Okey, boleh sambung eh? Okey, seterusnya kita masuk pada 2.1.5, penanaman menggunakan tanah dan tanpa tanah. Okey. Membezakan kaedah penanaman menggunakan tanah dan tanpa tanah. Okey, ni sekarang ni kita dah masuk pada zaman teknologi, yang mana penanaman kebanyakannya kita dah tak gunakanlah tanah. Kita gunakan medium-medium lain seperti kokopit, banyaklah benda yang kita boleh tengok. Okey, penanaman konvensional ataupun atas tanah. Okey, amalan penanaman secara tradisi yang dijalankan oleh petani di tempat terbuka. Aktiviti penyediaan tapak, menggembur dan membuat batas perlu dilakukan sebelum penanaman. Okey, penanaman tanpa tanah. Okey, yang ni tadi atas tanah ni macam biasalah, dulu-dulu punya. Masih ada lagi dijalankan, cuma kita nak fokus pada penanaman tanpa tanah. Amalan menanam menggunakan bahan-bahan lain tanpa menggunakan medium dan dilakukan di bawah persekitaran terkawal seperti struktur pelindung hujan. Ini definisi dia lah, tanpa tanah dengan tanah. Okey, apa kita tengok banding beza. Apa perbezaan tanaman menggunakan tanah dan juga tanaman tanpa tanah. Okey, yang pertama dari segi pemberian baja. Okey, pemberian baja. Kalau yang ni tanaman yang sebelah sini kita tengok tanaman yang menggunakan atas tanah, yang sini yang belah kiri ni di atas di penanaman tanpa menggunakan tanah. Okey, yang ni gunakan tanah. Dua pula tulisan. Boleh dengar ni tanpa tanah. Tanpa. Okey. Secara manual. Manual ni maksudnya kita manusia kena siram sendirilah. Dia tak ada ni, tak ada sistem. Kalau tanpa tanah menggunakan sistem pengairan. Banyak jenis Kalau yang ni boleh guna sistem percikan, sistem pengairan automatik, kita boleh gunakan timer. Kalau yang manual ni baja kita boleh kita boleh cara kita tabur, kita tanam segi empat ataupun kita tanam keliling, yang banyaklah cara. Okey, kutipan hasil dia tuai lewat. Kalau yang ni hasil dituai awal kalau tanpa tanah. Macam kita tengok macam yang buat dekat sekolah tu kan, projek fertigasi tu, hasil dia lebih awal. Hasil tuaian, peratus hidup buah dan juga hasilnya rendah. Kalau guna tanpa tanah ni peratus hidup, buah dan hasilnya tinggi. Maksudnya hasil itu yang kita nak tu tinggi, lebih baik daripada yang menggunakan tanah. Kos cuma kalau kos yang menggunakan tanah ni kebaikan dia, kos dia rendah lah. Kalau yang guna tanpa tanah ni kosnya tinggi sebab kita perlu beli sistem-sistemnya ataupun peralatan-peralatannya. Kalau yang ni tak banyak, kita just bersihkan tanah, tanam aja. Kalau yang ni banyak sistem pengairan, sistem baja, macam-macam lah. Okey, penyediaan tempat perlu dilakukan setiap kali penanaman. Setiap kali kita nak tanam, setiap kali tu kita kena gemburkan tanah, setiap kali tu kita kena bersihkan tanah. Kalau tanpa tanah ni sekali je. Kalau kata kokopit tu, contoh macam pokok cili tu, kata cikgu nak dah habis, kita dah tuai, lepas kita nak tanam, kita boleh masuk aja tu kat situ. Dekat dalam tempat pasu dia tu. Okey. Peralatan dari segi kalau penanaman menggunakan tanah ni menggunakan mekanisasi dan tenaga buruh yang banyak. Maksudnya banyak gunakan tenaga pekerja. Sebab semua dilakukan secara manual. Okey, kalau peralatan untuk tanaman tanpa tanah ni kurang tenaga buruh untuk kawasan yang luas. Tenaga buruh dia just untuk check aja. Kalau kata sistem tu mungkin perpaipan tu ada bocor ke, ada apa ke, just buat kerja yang sikit-sikit je lah. Dia just untuk memeriksa sahaja. Okey, kelebihan dia.
Kalau tanaman atas tanah, apa kelebihan dia? Terdapat nutrien sedia ada dalam tanah. Tanah ni seperti yang kita tahu memang dah ada nutrien yang sedia ada. Okey, tanah dapat menyimpan air. Okey, tanah dapat memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Maksudnya dia lebih ada sokongan lah. Okey, kekurangan dia perlukan kesesuaian tanah dengan tanaman. Okey, tak semua tanah ni sesuai. Ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Tanah mengandungi patogen yang menjadi punca penyakit tanaman. Maksudnya tanah tu walaupun kita tahu ada nutrien, dia juga ada patogen. Patogen ni dia akan menyebabkan penyakit. Okey, seterusnya terdapat tanda bermasalah yang perlu dirawat. Nanti kita belajarlah ada babnya, bab berkaitan dengan cara kita nak meningkatkan kualiti tanah. Okey, penanaman atas tanah. Okey, contoh contoh yang paling senang kali nak tengok kat sekolah tu adalah fertigasi. Macam pelajar tahun lepas kan, ada tengok dia buat kan. Okey, kelebihan dia tidak memerlukan kawasan yang luas. Sebab kita boleh atas simen pun kita boleh tanam. Tapi adalah bahan-bahan dia. Okey, meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil. Macam cakap tadi, hasil dia lebih baik. Okey, menjimatkan kos. Menjimatkan kos dia dari segi baja dan air. Sebab kita gunakan sistem. Okey, pertumbuhan pokok seragam. Kenapa seragam? Dia lebih baik lah. Okey, serangan penyakit dan bawaan tanah dapat dikurangkan sebab kita tak gunakan tanah. Kebanyakan tanah ni mengandungi patogen. Okey, masalah rumpai berkurang sebab kita tak gunakan tanah. Medium dapat kita semula. Contoh macam kokopit yang cikgu guna tu, itu nama dia kokopit ataupun sabut kelapa. Selepas tu kita boleh gunakan balik. Tempoh pusingan menanam dapat dikurangkan. Sebab apa? Sebab tanaman tu dapat lebih cepat hasil ni. Okay, kekurangan dia, kosnya tinggi sebab banyak benda kita kena beli. Peralatan. Okay, memerlukan pengetahuan dan kemahiran. Ni kena belajar dululah. Tak boleh terus-terus nak tanam aja. Kalau salah, tak jadi juga. Okay, keperluan asas diperlukan seperti elektrik dan air. Kalau kita guna penanaman menggunakan tanah, tak ada elektrik pun kita masih boleh tanam. Air tu kita boleh ambil lah kat mana-mana punca sebelum jadi. Guna air parit boleh. Tapi kalau kata penanaman tanpa tanah ni, better guna air paip sebab kita nak perlukan salirannya. Okey, kerosakan pada sistem pengairan boleh menyebabkan kerugian besar. Kalau kata paip tu bocor, air tu tak sampai ke pokok. So air tu akan rugi lah. Okey, hanya sesuai untuk tanaman sayuran daun dan sayuran buah saja. Tak semua jenis pokok sesuai. Kita nak tanam pokok kelapa tak boleh guna fertigasi. Jangan pula nak tanam pokok durian guna fertigasi. Tak pernah lagi dibuat orang. Okey, kita tengok yang pertama, hidroponik. Hidro ni, perkataan hidro ni sendiri dah bermaksud air. Okey, hidroponik statik dan hidroponik aktif. Hidroponik statik maksud statik, pegun. Pegun. Aktif maksudnya dia tak pegun, dia bergerak. Okey, kalau hidroponik statik, air digunakan kekal dalam statik, dalam takung atau kolam. Air tu tak bergerak-gerak, air tu bertakung je. Okey, sesuai untuk tanaman jangka pendek seperti sayur berdaun, kangkung, sawi. Okay, tidak memerlukan belanjaan besar. Sebab apa? Kita letak je dalam bekas takungan tu. Contoh kaedah hidroponik takung atau kaedah smart pot. Okey, hidroponik aktif maksudnya larutan baja dibekalkan melalui tangki ke akar tanaman menggunakan pam air. Maksudnya air tu berjalan. Macam sungai lah, sungai kan mengalir kan. Sesuai untuk tanaman jenis sayuran jenis buah. Okey, contoh kaedah nutrien dalam, deep film teknik, teknik aliran cetek, nutrien film teknik, kaedah pasang surut, kaedah aeroponik, kaedah aquaponik, kaedah fertigasi. Yang mana air tu akan mengalir. Okey, dia tak statik. Okey, dia kat situ hidroponik statik, nampak ni. Dia bekas air kan? Bekas air ni sentiasa kat dalam ni je lah. Dia tak bergerak. Memang kat situ je. Okey, nampak tak? Dia tak gunakan tanah. Digunakan medium tanaman. Okey. Daripada botol juga kita boleh guna. Dia bertakung je kat situ. Nampak ni hidroponik. Aktif pula lain. Air ni mengalir. Ni ada paip ni. Paip ni akan mengalirkan air. Maksudnya air tu akan berjalan. Air tu dah bercampur dengan baja. Baja. Okey, fertigasi. Fertilizer
irrigation. Campuran perkataan dia. Jadilah nama dia fertigasi. Okey, medium yang digunakan, ni nanti tengok kat sekolah, itu contoh paling senang sekali. Medium yang digunakan, dia tak gunakan tanah, dia gunakan kokopit, sekam padi, rock wool, perlit, zeolite, peat moss dan vermiculite. Okey, kokopit atau sekam padi banyak digunakan kerana harga yang murah. Kokopit tu murah, kokopit ataupun nama dia sabut kelapa. Okey, tanaman dalam bekas atau polybag yang mengandungi medium tersebut bekas diletakkan di bawah struktur pelindung hujan atau tempat terbuka sesuai untuk tanaman bernilai tinggi dan mempunyai kawasan terhad. Kalau kata kita tak ada tanah pun, kawasan rumah kita kecil, duduk kat taman perumahan, rumah kecil, kawasan rumah tu terhad, kita masih boleh tanam walaupun semua simen. Kita boleh gunakan pasu. Sistem fertigasi boleh dilakukan dengan kaedah atas tanah, bertingkat, berpara atau fertigasi gantung. Tapi kalau kita nak buat kat atas tanah pun tak ada masalah. Sistem fertigasi ni. Tanaman yang sesuai adalah timun, terung, kacang panjang atau sayuran berbuah. Cili paling senang lah. Okey, nampak tu. Ni sayuran jadi berbuah, nampak. Digunakan yang ni, digunakan polybag. Kita nak gunakan pasu pun boleh. Yang asalkan bawah bahagian pasu ni ada lubang supaya air tu dapat mengalir. Nampak ni sayuran jadi buah ni dia gantung. Okey, sampai kat sini. Boleh